Tangan yang menggoncang buayan terus menggoncang dunia. Assalamualaikum dan salam kemerdekaan buat seluruh warga Malaysia. Tumit tinggi kembali dengan normal baharu sekaligus menyantuni waktu santai hujung minggu anda bersama saya, Amy Nortini. Edisi Wanita Merdeka 2020 kali ini bersiaran dari Bumi Bertuah Melaka. Dan di Memorial Kemerdekaan Bandar Hilir Melaka ini juga, banyak detik-detik bersejarah tercatat dan dirakamkan. Nikmat kemerdekaan membolehkan rakyat Malaysia, khususnya wanita, mendapat peluang pendidikan yang tinggi. Hasilnya, pelbagai sektor pekerjaan menunjukkan keseimbangan antara lelaki dan wanita. Lebih membanggakan lagi, ramai wanita bijak pandai telah pun mendapat pengiktirafan dari dalam dan luar negara serta menjawat jawatan yang tinggi di dalam sektor pengurusan. Wanita inspirasi global, kita ikuti kisah Dr. Syahidah Muhammad Sharif. Orang pandai ni, dia orang ada dia orang punya ego dia ada sebab dia pandai kan untuk managekan orang-orang yang macam ni itu yang ada kelebihan daripada Dr. Syahidah. Anak bongsu dari 11 orang adik-beradik ini dilahirkan di Batu Pahat, Johor. Dr. Syahidah mendapat pendidikan awal di Sekolah Kebangsaan Tengku Mariam Batu Pahat dan kemudian terpilih melanjutkan pelajaran di Kolej Tunku Kursia. Atas pencapaian cemerlangnya, beliau kemudian melanjutkan pelajaran di Brisbane, Queensland, Australia dan bermulalah penglibatannya dalam bidang kejuruteraan kimia. Tidak terhenti di situ. Setelah beberapa tahun bertugas sebagai ahli kimia bersama Petronas, beliau sekali lagi melanjutkan pelajaran di United Kingdom dengan ijazah kedoktoran. Sehingga saat ini, beliau telah bertugas selama 33 tahun bersama Petronas dan antara pencapaian tertingginya ialah menerajui pembangunan teknologi penapisan merkuri dalam gas sehingga memangkin kepada agenda teknologi Petronas. Sebagai Ketua Eksekutif Petronas Research, saya memikul amanah untuk menjalankan penyelidikan dalam bidang teknologi dan memastikan teknologi yang kami jalankan itu akan dapat membawa nilai dan kepada aset-aset Petronas dan memberi manfaat kepada rakyat dan juga negara. Buat masa sekarang semakin ramai saya nampak wanita berkecimpung dalam bidang kejuruteraan. Itu amat membanggakan sebab itu menunjukkan yang wanita juga boleh setanding dengan kaum lelaki. Jika kita berkecimpung dalam bidang kejuruteraan, pada mulanya bukanlah kita boleh duduk di meja atau kerusi di pejabat-pejabat dengan senang. Kita kena pergi bekerja di luar sana, di upstream, di downstream. Jadi memerlukan tenaga yang kuat. Tapi jika pada saya, kalau saya ada passion, apa-apa pun, suruh panjat gunung pun kami boleh buat. Pada tahun 2016, saya disuruh menjawat kejawatan ini. Saya merupakan wanita pertama sebagai CEO Petronas Research. Jadi hati saya memang berdebar-debar. Dalam hati macam-macam tanya, bolehkah saya melakukan kerja ni? Kerana kaki tangan kami seramai 500 orang terdiri kebanyakannya dari kaum lelaki dan pada masa itu hanya 30% saja kaum wanita. Jadi pada saya macam ini satu tanggungjawab yang amat besar untuk saya lakukan. The moment you work dengan dia, dia sebenarnya memang sangat cekap dalam bila menguruskan staf lah hal-hal yang berkaitan dengan research. At that age ni, kita dah start to slow down. Bila kita kerja, Dr. Syahidah tak semangat dia kuat. So kadang-kadang saya pening kan, sepanjang hari dia boleh ada meeting, tapi at the end of the day, dia masih lagi keep going. Mana lagi meeting lagi? Kita dah penat dah masa tu. Dia nampak lembut. Tetapi bila dia faham the situation, dia make decision, dia punya decision tu memang decision yang terbaik and then dia tak tukar lah. A good listener. Kalau kita kata kita bagi pandangan kita, pendapat kita tentang sesuatu tu, dia akan terima benda tu dan kita discuss apakah yang terbaik. Dalam pejabat, dia akan cuba memisahkan saya sebagai seorang ketua dan awak sebagai seorang pekerja kan. Tapi bila di luar waktu pejabat,
dia akan menjadi diri dia sendiri. So kita akan bergurau, bercerita pasal anak-anak, bercerita pasal keluarga masing-masing, dan masa itulah saya nampak sebagai seorang pekerja, masa tu tak ada langsung orang kata macam barrier antara bos, ketua dengan pekerja. Sebagai seorang ketua, beliau amat mementingkan semangat kerja berpasukan dan rakan sekerja adalah sebahagian dari keluarganya. Menurutnya lagi, 6 budaya culture beliefs yang diterapkan di Petronas dipraktikkan oleh seluruh warga Petronas. Hasilnya, mereka mampu berganding bahu dengan semua 54,000 kaki tangan di seluruh operasi kumpulan demi menuju kejayaan. 6 belief culture yang dimaksudkan adalah result matter, own it, focus execution, nurture trust, tell me and share success. Lebih membanggakan, pada tahun 2018 yang lalu, beliau telah menerima anugerah American Chemical Society International Fellow bagi bahagian industri dan kejuruteraan kimia. Pengiktirafan itu menjadikan beliau sebagai rakyat Malaysia pertama menerima anugerah terbabit serta seorang daripada 3 warga negara luar Amerika Syarikat yang pernah menerimanya daripada kumpulan saintifik terbesar dunia itu. Hasil kepimpinannya, kini Dr. Shahidah telah meletakkan dirinya sebagai salah seorang penggerak inovasi kimia global. Apabila saya mendapat berita saya dipilih sebagai Fellow of the Industry and Engineering Chemistry Division, saya macam tak percaya, saya tak sangka pengalaman saya dihargai oleh American Chemical Society. Walaupun dengan rendah diri saya menerima anugerah itu, tapi berbangga kerana seorang wanita dan seorang rakyat Malaysia, sebagai seorang rakyat Malaysia, kita boleh sebenarnya untuk dinobatkan di luar negara sana. Pada tahun 2018, saya menerima satu lagi anugerah, iaitu Doctor of Science in Engineering oleh Queen's University of Belfast. Anugerah ini diberi kepada saya atas penglibatan saya membantu universiti dan Petronas dalam menjanakan pendidikan dalam bidang air liquid, dan kami berjaya mengkomersialkan produk pertama untuk menyisirkan merkuri daripada bahan-bahan gas dan minyak mentah. Dan ini adalah pertama yang pernah dilakukan di dunia ini. Kami bersama dengan ahli kimia di negara lain yang membanggakan, hanya kami di Petronas yang melahirkan paten-paten sebagai inventor dalam teknologi itu. Ibu kepada 4 orang anak ini turut menitik beratkan pendidikan kepada anak-anaknya dan menggalakkan mereka melanjutkan pelajaran ke peringkat tertinggi. Komunikasi amat dititik beratkannya, di mana mereka saling berhubung antara satu sama lain dan akan melapang waktu hujung minggu untuk bersama ahli keluarga. Kalau dari segi ciri seorang mak, memang dia mempunyai 100%. Dari segi aturan kerja di rumah tangga, kami mengambil sikap bila sampai di rumah, Syad ni memang dia tak akan buat hal kerja, begitu juga dengan kami. Kalau CEO dia pejabat, kalau di rumah ni dia CEO di rumah lah. So kalau nak tanya saya, dia mempunyai ciri seorang isteri yang I would say perfect. Syad ni memang tegas kepada anak-anak dari segi pelajaran. Dia adalah orang yang mementingkan result anak-anak. Kita bagi sokongan yang tidak berbelah pagi. Kami memahami. Dia berterus terang. Kalau dia tak suka dengan saya, dia cakap. Saya boleh kata di mana saya berada sekarang ni adalah kerana dia. Jatuh bangun saya sebagai orang korporat pun di belakang tetap ada dia. Dan again, my conclusion is she's a perfect wife. Saya terapkan dalam anak-anak saya kasih sayang sesama kita. Kemudian saya terapkan disiplin, jadi supaya mereka berdisiplin sepanjang hidup mereka. Saya pentingkan juga pelajaran.
Setiap anak saya mestilah mendapat pelajaran yang paling tinggi yang mereka boleh capai, dan akhir sekali agama. Saya pasti dengan keempat-empat prinsip ini mereka akan berjaya dunia akhirat. Kadang mama akan tanya how we are doing, macam kerja okey ke tak semua, tapi dia tak akan tanya depan ramai-ramai lah, dia akan tanya you personally. So from there I think sifat penyayang dia tak tunjukkan kat semua orang, tapi dia more personal to setiap individu lah. Sebagai menantu, saya dibesarkan oleh seorang mak yang suri rumah. So bila dapat Dr. Syad sebagai mak mertua, seorang yang berkerjaya untuk balancekan kerjaya dan juga family. Lepas balik kerja, dia akan walaupun penat, dia akan usahakan masak untuk keluarga. Bila weekend pun, dia still buat some activity yang untuk family. Diorang hormat each other, not only within the family, tapi juga di kalangan saudara mara juga. Sifat ini yang diterapkan dalam anak-anak ni menunjukkan ketegasan yang mama dah didik sejak dari kecil. Dalam menjalankan tugas saya sebagai Chief Executive Officer, kami memang sentiasa melakukan kerja-kerja sosial. Seorang yang mengetuai pasukan saintis terbesar, jadi kami sentiasa pergi ke sekolah-sekolah di Malaysia untuk menjalankan banyak latihan-latih tubi mengenai sains kepada pelajar sains di sekolah-sekolah. Saya sendiri banyak turun ke universiti melakukan banyak memberi syarahan mengenai industri sains supaya dengan harapan menarik ramai lagi anak muda kita menjurus ke bidang sains. Dr. Syahidah percaya setiap wanita dilahirkan sebagai insan yang kuat dan istimewa di mana mereka boleh melakukan pelbagai kerja di atas kemahuan diri sendiri. Jadi, tidak mustahillah seorang wanita itu mampu menjalankan fungsinya sebagai seorang isteri, ibu dan turut cemerlang dalam kerjaya serta mampu berkhidmat untuk masyarakat. Yang paling utama adalah bijak membahagikan masa, jangan berputus asa dan segera bangun mengatasi segala halangan. Sempena Hari Kemerdekaan Malaysia yang ke-63, saya sebagai salah seorang wanita di rakyat Malaysia amat beruntung kerana Malaysia adalah sebuah negara yang aman dan mementingkan keseimbangan antara lelaki dan wanita. Saya tidak pernah merasa yang Malaysia menyekat kaum-kaum wanita untuk berjaya di dalam kerjaya mereka. Jadi harapan saya, kaum wanita di luar sana teruskan usaha dan tak ada apa yang boleh menghalang kita untuk terus berjaya. Saya ingin mengucapkan Selamat Hari Merdeka yang ke-63 kepada Malaysia dan saya sentiasa berdoa semoga negara kita terus aman dan kita akan menjadi rakyat yang sentiasa bekerja kuat untuk membangunkan negara dan supaya Malaysia satu hari nanti akan setanding dengan negara-negara yang berjaya di luar sana. Tumit Tinggi kembali menemani anda dari Bandar Hilir Melaka dan inilah dia tinggalan kota Formosa yang membuktikan kita pernah dijajah satu ketika dahulu. Pasca kemerdekaan, wanita terus memainkan peranan penting di dalam dan di luar rumah serta aktif membina negara. Dasar wanita negara yang digubal mencerminkan kesungguhan kerajaan bagi meningkatkan lagi penyertaan wanita dalam pembangunan secara sistematik, bermakna dan berkesan. Baiklah, fokus Tumit Tinggi seterusnya meninjau usaha gadis Ipoh yang terlibat dalam ekonomi gig yang sedang popular masa kini. Bersama Farah Nur Syifa, sama-sama kita saksikan pinkisannya.
Farah Nur Syifa Abdullah atau lebih dikenali sebagai Fafa merupakan gadis viral dari Perak yang berusia 20 tahun ini merupakan anak kedua keluarga dan telah mula belajar menunggang motosikal pada usia 13 tahun. Fafa amat gemar menunggang motosikal dan telah memiliki lesen pada usia 17 tahun. Walaupun pernah terlibat dengan beberapa kemalangan kecil, namun cintanya kepada motosikal tidak terhenti. Malahan, pengetahuannya tentang motosikal semakin bertambah. Saya bawa motor bermula umur saya 13, masa saya form 1. Biasalah, kita time tu budak-budak, so mestilah rasa nak cuba satu benda yang baru kan. So, kawan pun dia bawa motor, so saya suruh dia ajar bawa motor. Perasaan takut tu masa bawa motor, mula-mula sahaja. Sampai langgar orang, langgar di rumah apa semua. Ni sekarang bila dah lama bawa motor, benda tu dah jadi satu kebiasaan. Sebab ni motor standard, so hanya takat 13, 14 sahaja. Kemudian kancil dengan polis tu tak ada lagi lah. Cuma masa tak ada lesen hari tu, selalulah kena saman. Ni bila ada lesen, tak ada pula nampak polis lah. Saya terlibat dalam bidang ni sebab masa mula-mula saya belajar, kita kan dah umur 20, mestilah nak cuba cari duit sampingan, tak nak susahkan mak bapak. So kita cuba bagai kerja, kemudian saya decide untuk pilih jadi food delivery. Sebab yalah dah biasa buat motor kan. Sokongan ibu bapa saya pada awalnya mereka tidak setuju. Sebab bahaya satu, lepas tu musim PKP kan bahaya. Lepas tu lagi-lagi saya perempuan. Tapi lama-lama diorang tengok saya buat ni, saya okey, diorang pun bolehlah buka hati. Diorang terima dengan pilihan saya ni. Masa kecil dia melasak sampai besar lah. Tu dia minat macam bawa motor tu kan. Dia masuk yang Giat Mara tu kan. Abang kecantikan tu. Dia buat jabatan penghantar makanan tu kan. Lama-lama tu dia macam minat lah. Mula-mula tu memang sebagai ibu kita risau kan. Takut juga bawa motor ni macam dengar macam accident selalu kan. Tapi tengok cakap dia nasihat lah, suruh hati-hati je lah kan. Dah viral tu kita rasa macam bangga juga kan. Bila dah masuk TV kawan-kawan cakap nanti kan. Lepas pada viral tu dia punya rezeki dia tu tambah lah kan. Ada orang panggil buat syuting macam jadi model pakaian kan. Pilihannya untuk menceburi karier sebagai penghantar makanan ini pada awalnya hanya untuk mengisi masa lapang. Objektifnya adalah untuk menambah pendapatan bagi menampung pembelajarannya di Giat Mara Taiping. Beliau sanggup meredah hujan panas, melayani pelbagai kerana pelanggan dan yang paling utama adalah amanah dalam menguruskan bayaran daripada pelanggan. Sebagai seorang food rider, beliau perlu memastikan pesanan yang dibuat tiba kepada pelanggan tepat pada waktu yang ditetapkan dan makanan itu berada dalam kuantiti dan kualiti yang sempurna. Pada awalnya, ibu bapa dan rakan-rakan bimbang dengan keselamatan dirinya sebagai penghantar makanan. Namun, dia membuktikan boleh menjaga diri dan sentiasa mengambil langkah keselamatan semasa menunggang. Si pelanggan bila nampak rider penghantar makanan perempuan ni, kadang-kadang ada yang terkejut. Macam, adanya rupanya rider perempuan apa semua. Selalunya makcik-makcik lah, dah kan. Sebab diorang tak tahu kan. Ambil bidang kecantikan tetapi menjadi rider ni bukanlah perubahan 360 darjah yang ni. Tapi saya buat rider ni just side income saja. Tapi bidang saya akan teruskan juga. Mana tahu saya boleh jadi cikgu ke, saya buka spa sendiri ke, saya boleh jadi mak andam ke. Dia jadi secara tiba-tiba. Saya just post gambar atas motor sini. Lepas tu tiba-tiba dia jadi viral. Dia just orang tu retweet. Spa post kat Twitter. Sign yang positif, Alhamdulillah sebab saya buat side income, saya buat bisnes. Saya dapat customer daripada Port Research, daripada Pahang, daripada luar negeri saya ni. Okay, tugasan semasa PKP, first kita memang kena social distance. Memang kita jaga jarak meter tu, lepas tu kita kena always sanitizer tangan kita. Lepas tu kita kena letak makanan tu, janganlah, elakkanlah bersentuh dengan customer yang lagi duit. Kalau boleh taklah ambil plastik. Itu masa pandemik yang pertama. Masa PKP memang suasana sunyi je. Memang kosong. Kita tak bebas. Tak ada kereta, tak ada motor. So kita senang. Sebenarnya takut. Lepas tu kita kena jaga hygiene kita. Pakai mask, sanitize always, pakai tangan. Tiada bezanya layanan dan cara kerja bagi penghantar makanan wanita maupun lelaki. Fafa perlu menghantar makanan kepada pelanggan dengan cepat, tidak kira cuaca panas terik atau hujan. Menurut Fafa, beliau pernah dimarahi pelanggan kerana lambat menghantar makanan kerana waktu itu pesanan terlalu banyak.
Lebih malang lagi, beliau pernah terlupa mengisi minyak dan mujurlah rakan sekerjanya datang membantu. Tugasan sebagai food delivery ni memang penting, lagi-lagi masa musim PKP ni sebab ramai tak boleh keluar kan. So kami sanggup merisikokan diri kita orang untuk hantar makanan kat orang semua dengan musim Covid yang kita tak tahu kat mana bahaya tu berada kan. Dan sebenarnya pendapatan kita orang ni setimpal dengan apa yang kita orang buat selama ni. Fafa turut berbangga dapat berkhidmat kepada masyarakat sepanjang tempoh Perintah Kawalan Pergerakan yang membataskan pergerakan orang ramai. Beliau bersama dengan rakan-rakan food rider yang lain diangkat sebagai antara barisan hadapan utama di mata rakyat Malaysia. Walaupun bimbang dengan ancaman COVID-19, namun ia tidak mematahkan semangatnya untuk meneruskan tugasan. Beliau amat bersyukur pendapatannya menerusi kerjaya itu agak lumayan semasa permintaan tinggi sepanjang PKP dan Perintah Kawalan Pergerakan Bersyarat PKPB. Menurutnya lagi, pesanan yang diterima kadang-kala datang dari kawasan yang berisiko tinggi. Sekiranya beliau berasa tidak selamat, beliau akan meminta rakan-rakan rider untuk menemaninya menghantar pesanan. Ada je rider yang lain yang perempuan, tapi kita tengok daripada segi luaran fizikal kan, tak ada yang macam orang cakap perempuan-perempuan yang comel, kecil, putih kan. Dia bekerja sebagai rider, sebab rider kan biasalah berjemur tengah panas semua kan. So orang kata kerja tu kerja yang berpeluh, ramai orang tak suka kerja macam ni kan. Tapi mungkin semangat dia nak jadi rider tu, itu yang membawakan dia ke sini kan. Kerjasama, saya tak anggap benda tu sebagai personal, saya anggap benda tu sebagai team. Okey, sebab bila apa-apa masalah, saya akan pound dekat dalam grup. Semua bagi kerjasama yang baik lah. Kat Jelapang ni kita ada satu kawasan yang dipanggil Black Area. Okey, Black Area ni adalah kawasan-kawasan yang possibly ataupun dah pernah terjadi kes-kes samun ataupun ragut dan sebagainya. Bila kena hantar dekat kawasan Black Area ni, automatik kawasan tu gelap dan pendalaman. Atas pukul 10, takkan ada siapa yang boleh masuk. Sebagai seorang rider perempuan yang kecil, dia boleh masuk kat kawasan-kawasan itu, bagi saya cukup berani lah. Fafa ni dia seorang yang kecil dan comel kan. Bagi saya dia tak sesuai nak kerja rider-rider ni. Kalau dia masuk dalam beg tu perempuan. Salah satu keistimewaan para penghantar makanan ini ialah kerjasama di antara mereka tidak kira lelaki maupun wanita. Setiap masalah akan boleh diatasi dengan bantuan rakan-rakan sekerja yang pasti sudi menghulurkan bantuan dikala berlakunya kecemasan. Pada saya, kejayaan wanita tu memang baguslah, mencabar kan. Tak semestinya kaum lelaki je buat. Jadi makna wanita pun boleh buat. Pendapat saya lah, macam penghantar makanan tu macam cari sampingan lah, buat sampingan. Kalau boleh cari kerja yang tetap, yang untuk masa depan dia, kerja yang ada masa depan lah. Kita sebagai mak bapak memang doa kalau boleh yang terbaik lah. Pasal kita mungkin tak berapa tahunnya lagi untuk dengan bersama dia. Jadi dia ada masa depan untuk dia. Sepanjang Hari Merdeka ni, saya nak ajak awak semua untuk menghargai jasa kami sebagai food delivery kerana kami juga menghadapi pelbagai risiko dan juga cabaran semasa musim PKP ni. Okay? Saya ingin mengucapkan Selamat Hari Merdeka yang ke-63 untuk seluruh rakyat Malaysia. Okay? Ingat pesan saya, jaga jarak, kita jaga kita. Peranan wanita semakin penting dalam pembangunan Malaysia. Wanita sekarang perlu lebih berusaha untuk terus maju ke hadapan dan jangan berputus asa. Saya rasa wanita zaman sekarang banyak dah mencuburi banyak sektor. Malah wanita Malaysia juga dah berjaya ke peringkat dunia. Malaysia prihatin tema Hari Kebangsaan 2020 menggambarkan seluruh rakyat di negara ini sama-sama memerangi wabak COVID-19 serta kecanaan kerajaan mengambil inisiatif merangkumi aspek ekonomi dan kebajikan demi kelangsungan hidup rakyat. Suka atau tidak, kita perlu bersedia mengemudi bahtera perubahan selari dengan peluang dan cabaran yang ada masa kini seperti ekonomi gig yang melibatkan penyertaan di kalangan wanita. Pepatah mengatakan, kalau tak dipecahkan ruyung, manakan dapat sagunya? Tepuk dada, tanyalah selera. Maka dengan ini lengkaplah paparan Tumit Tinggi, Wanita Inspirasi Global. Selamat Hari Kebangsaan. Jumpa lagi minggu hadapan. Selamat Hari Merdeka kepada seluruh rakyat Malaysia.
saya ingin mengucapkan Selamat Hari Kebangsaan kepada seluruh rakyat Malaysia. Kami ingin mengucapkan Selamat Hari Kebangsaan kepada seluruh rakyat Malaysia. Kami, rider dari Jelapang, ingin mengucapkan Selamat Hari Kemerdekaan yang ke-63. #.